Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini, kita akan sama-sama menjawab soalan uji minda bagi tajuk faedah, aset dan liability. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 134. Kita akan sama-sama menjawab soalan 6 dan 7. Soalan 6, selesaikan. Baiklah, untuk soalan 6A, kat sini ada jadual. Tarikh 1/10/2021, ada nombor akaun, tempoh simpanan, jumlah pelaburan, tempohnya 12 bulan, yang mana jumlahnya ialah RM10,000, tarikh kuasa sama seperti tarikh, iaitu awalnya 1/10/2021, tempoh matang ialah tempoh di hujung tahun tu, maksudnya bulan 10, 1 bulan 2021, tempoh matangnya 1 tahun selepas itu, maksudnya 2022. Okay, kita tengok soalan ni, dia nak apa? Hitung nilai dividen yang diperolehi pada kadar 9.5% setahun pada tempoh matang. Okay, maksud kat sini, soalan ni nakkan nilai dividen yang mana nilainya ialah 9.5% atas jumlah pelaburan iaitu RM10,000. Okay. Jadi dia macam kira diskaun macam kira diskaun iaitu nilai peratus ini darab dengan jumlah. Okay. Macam kita kira cas perkhidmatan apa semua, peratus itu kali dengan jumlah wang tu. Jadi pertama sekali kita tulis ayat matematiknya iaitu 9.5% kita akan darabkan dengan jumlah wang iaitu RM10,000. Okey, itu dia ayat asas yang pertama. Yang kedua, nilai peratus ini kita perlu tukar kepada pecahan yang mana nilainya ialah 9.5 juga, tapi peratus ini kita tukar jadi per 100. Okey. Jadi kita buat 9.5 per 100. Kemudian kita darabkan dengan RM10,000. Kemudian kita akan permudahkan. Kita tengok sini, silangkan ada dua sifar yang berpasangan, kita boleh permudahkan, potong sama-sama macam ni. Dan seterusnya kita akan darabkan 9.5 dengan, dia bukan lagi 10,000, dia tinggal 100. Okey. Jadi kita biasa mendarab nombor perpuluhan dengan 100. Apa yang kita buat ialah kita gerakkan titik perpuluhan. Okey. Okay, contoh macam ni 9.5 kita darab 100 kan. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan berdasarkan bilangan sifar, ada dua sifar. Okey. Jadi kita buat macam mana? Kita ambil nombor ni 9.5, kemudian kita gerakkan titiknya sebanyak 2 kali ke kanan sebab operasi darab. Jadi gerak 1, 2. Jadi titik ni kat sini dah kita pindahkan dan ruang yang ada kita letakkan sifar. Okay. Jadi kita dapat nilai dividen untuk soalan ni 950. Okay. Cuma kita perlu letak mata wang lah. Okay. Jadi untuk tempoh setahun, nilai dividen yang kita akan dapat ialah kita letak RM, kita salin balik 95 sifar. Okay. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan A. Okay. Kita teruskan dengan soalan seterusnya 6B. Okay, sama seperti soalan A tadi, ada jadual yang mana tarikhnya 1/3/2022. Okay, ada nombor akaun, wang dia tidak keluar.
Kemudian wang masuk dia 8,000 dan bakinya ialah 8,000 juga. Okey, 8,000 ringgit. Maksudnya dia tambah duit 8,000, dia jadi 8,000 ringgit. Okey, maksudnya asalnya sifar lah duit dia. Okey. Okey, kemudian dia kata kira faedah simpanan. Okey. Kira faedah maksudnya kata kuncinya ialah faedah simpanan. Dia seperti juga macam soalan tadi dividen. Dividen dan faedah perkara yang sama, iaitu mendapat keuntungan. Okey. Jadi kira faedah simpanan untuk setahun jika faedahnya ialah 1.5%. Jadi seperti soalan A tadi, kita perlu keluarkan dahulu nilai peratus itu, iaitu 1.5%. Kita perlu darabkan dengan jumlah wang yang ada, iaitu RM8,000. 8 sifar. Langkah kedua, simbol peratus ini kita tukar jadi pecahan. Jadi kita buat 1.5/100. Kita akan darabkan dengan jumlah wang yang ada. Okay, seterusnya kita permudahkan. Ada sifar berpasangan yang kita boleh potong. Dan sekarang kita akan darabkan 1.5 dengan 80. Okey. Jadi kita tulis ayat ni supaya tak keliru. Okay, ayat dia ialah 1.5 darab 80. Ada beberapa perkara yang kita perlu ambil kira. Pertama, kita boleh darab dengan 8 sahaja. Tetapi dengan syarat nombor ini perlu jadi nombor bulat. Jadi kita gerakkan dulu ni sekali. Okey, gerakkan ke hujung. Jadi nombor yang kita akan darabkan ialah 15, maksudnya 15. Kita darab 80. Tapi macam cikgu cakap tadi, kita darab sahaja dengan 8. Okey. Jadi kita buat bentuk lazim dia 15 darab 8. 5 kali 8 40. 1 kali 8 8 tambah 4 12. Kemudian kita tambah sifar. Okey, ini jawapan dia. Tetapi tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan 1 kali ke kanan, titiknya sudah berada di ujung, dan kita pulangkan balik kedudukannya. Okey. Jadi jawapan yang terakhir ialah 120. Okey. Okey, jadi inilah dia faedahnya, iaitu 120. Cuma kita perlu tulis dalam mata wang RM. Jadi kita tulis ni RM 120. Maksudnya RM120 lah kaedah faedah simpanannya. Okey. Okey. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 6B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 7. Hitung jumlah nilai aset dan jumlah nilai liability daripada maklumat di bawah. Okey. Jadi kata kunci kat sini kita perlu kira jumlah nilai aset dan juga nilai liability. Jumlahnya. Okey. Jadi sebelum kita nak jawab soalan ni, kita perlu tahu dulu apa yang dikatakan aset, apa yang dikatakan liability. Okey, itu dia. Cikgu dah ambil daripada buku teks. Iaitu nilai aset ialah aset ialah apa yang dimiliki seperti wang tunai dan harta benda. Okey, itu aset. Liability pula ialah tanggungan keuangan atau hutang. Okey. Jadi kita akan kategorikan setiap soalan ni, setiap maklumat ni sama ada aset ataupun liability. Sebelum kita tambah, okey. Jadi pertama sekali kita tengok situ rumah. Jadi rumah ialah yang dimiliki, manakala ini kita namakan sebagai aset. Okey. Jadi aset tu cikgu buat A, okey. Seterusnya hutang kad kredit. Jadi hutang ini ialah tanggungan, maka ini ialah liability. Seterusnya wang tunai. Wang tunai ini ialah yang dimiliki. Jadi ini kita panggil sebagai aset. Seterusnya pinjaman pelajaran. Pinjaman ini ialah tanggungan, satu
hutang, jadi dia sebuah liability. Okey. Seterusnya simpanan tetap. Jadi simpanan tetap ni yang kita miliki, memang duit kita, jadi kita panggil aset. Dan akhir sekali pinjaman. Jadi kata kunci kat sini pinjaman sudah pasti ialah tanggungan, jadi dia ialah liability. Okay, itulah dia langkah pertama yang kita perlu buat. Kita perlu kategorikan setiap jenis setiap jenis aset ataupun liability lah. Okay, jadi kita pergi kepada perkara yang soalan ni nak, iaitu kita perlu kira jumlah aset dan juga jumlah liability. Maksudnya kita perlu tambahkan kedua-duanya. Okey. Jadi kita perlu tulis dulu aset 22 S. Okey. Tetap putih, tetap merah. Okay, so kita tulis ni jumlah aset. Okey. Sama dengan, okey, nanti kita akan tambah. Okey. Manakala yang satu lagi ialah liability. So kita tulis ni jumlah liability. Okey. Sama dengan, nanti kita akan tambah juga. Okey. Maksudnya kita ambil A itu berapa, L itu berapa. Okay, jadi kita pergi dulu iaitu asset. Okay, kita buat bentuk lazim dia terus Okay, rumah. Jadi kita buat RM 128,000. Titik. Kemudian wang tunai 2,500. Yang penting ialah kita letak di nilai tempat yang betul. Titik. Dan seterusnya simpanan tetap 20,000. 20. Dia macam nombor bulat 20,000 macam tu Okay, kenapa cikgu tak buat titik? Sebab jawapan soalan ni semua tak ada sen Jadi sebab tu cikgu tak buat titik. Okay. Okay, sekarang kita tambahkan. Okay. Sifar tambah sifar tambah sifar sifar. Sifar tambah sifar tambah sifar sifar. Sifar tambah 5, 5. 8 tambah 2, 10. 2 tambah 2, 4. Tambah 1, 5. Kemudian 1. Okay, jadi inilah dia jumlah aset, iaitu RM150,000. 150,500 ringgit. Okay. Okay, manakala liability. Okay, so kita akan kira liability. Yang pertama, hutang kad kredit RM7,460. So, tulis ni RM 7,000. Sekejap. Kita tengok sini dia 10,000 So, kita buat kat sini. RM7,460. Seterusnya pinjaman pelajaran RM16,000. Dibuat 16. Kemudian sifar, sifar, sifar. Dan yang terakhir pinjaman kereta juga liability. Dia ialah tanggungan ataupun hutang RM40,000. Okay, sekarang kita tambah. Okay. Sifar tambah sifar, sifar, sifar. 6 tambah sifar, 6. 4 tambah sifar, 4. 7 tambah 6, 13. 4 tambah 2, 6. Okay, kita letak RM. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan 7 untuk liability, iaitu RM63,460. Jadi dengan itu, tamatlah sudah latihan uji minda kita pada hari ini untuk tajuk faedah aset dan liability
bagi muka surat 134 untuk nombor 6 dan 7. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.